share semualah kan. Okey, lepas tu dia masih Mama yang tak ada Dia gambar ni. minta share. dia akan jadi macam ni. Ha? Semua orang boleh nampak ke tu? Tak ada nampak pula apa-apa. Sebab dia need access. Tak dekat dia sebab dia buka dia benda tu kan dia share daripada drive. Drive tu Ustaz tak allow kot Oh, tak payahlah. sharing. Lain Tak kali payah, lah tak payah. saya. Lain kali lah saya cuba main-main benda tu. Betul. Okey. Pertama sekali boleh mula Kak Elam? Boleh ha? Silakan. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd. Baik. Pertama sekali tak minta tolong okey, minta tolong buka chat tu sekejap dan beritahu nama dan lokasi. Okey, macam saya buat tu. Saya nak tengok semua yang ada dekat depan ada ni betul-betul ada ke dekat dengan kita sekarang ni. Kita ni sikit kan. Okey, Aulia ada, KN belum type lagi. Ayu hilang pula. Apa dah tarik lah Ustaz. Dah. Okay. Laju je orang tarik. Hey. Okey. Aulia dia cuma boleh senyum-senyum je ke? Tak boleh. Dia tak boleh sebab dia tengah kursus. Okey. Baik, insya-Allah kita nak okey. Kenapa Ustaz hilang ni? Ke Kak Ain Okey, punya line yang teruk? kita nak kejap. Okey. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita nak baik pagi ni alhamdulillah setelah beberapa kali bertangguh dan terima kasih juga. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir bersama kita pagi ini. Lepas tu terima kasih kepada yang raya hari tu. Cuma lepas raya kita macam-macam sibuk. Sampaikan taklimat ni pun kita dah tangguh beberapa kali. Kalau boleh Ayu dengan KN boleh menyampuk-menyampuk saya lah supaya saya tak rasa bercakap seorang. So, saya Boleh ni, Ustaz? saya ni penyegan orangnya kalau Allah. seorang-seorang kan. Okey, jadi alhamdulillah. Baik, yang kita nak buat sekarang ni selepas dan boleh dikatakan semua yang ada dengan kita pagi ni ada dalam antologi puisi guru juga kan, yang puisi kita tu sajak, pantun semua tu kan, yang alhamdulillah kita dah pilih dia punya cover dan cuma nak tunggu pengumuman rasmi lah cover mana yang akan digunakan. Dan kejayaan projek puisi kita hari tu, mula kita ingat nak terbitkan satu buku je, tapi alhamdulillah kerana penulis ramai, karya pun banyak, jadi kita boleh buat 4 buku. Alhamdulillah. Itu satu kejayaan. Itu projek ketiga antologi
KAF dan SAM. Okay, yang ni pun termasuk dalam yang ketiga lah. Yang pertama DZM, lepas tu Ramadan Syawal, lepas tu yang puisi guru. Jadi kita nak lengkapkan puisi tu balik kepada takrifan definisi sastra. Sastra ada dua jenis. Satu puisi, satu prosa. Jadi kita nak lengkapkan kita punya buku puisi, kita buat projek antologi prosa apresiasi guru ni lah. Saya nak sebut apresiasi tu ada masalah sikit. Cuba kita tengok Kak M sebut pula. Nak sebut apa Ustaz? Apresiasi. Apresiasi. Okey, apresiasi. Bahasa Melayu lah kan? Bahasa Melayu ke bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke, bila saya satu-satu tu kan nak sebut dia tu ada masalah sikit. Okey, yang ada dua perkataan yang kita nak faham di situ. Satu adalah karya yang tidak terikat dengan rima, tidak terikat dengan format, dengan gaya tertentu seperti puisi. Puisi kalau kita tengok pantun ada pembayang, ada maksud. Lepas tu pembayang dia pula, citra pembayang dia pula, kalau kita sebenarnya pembayang pantun tu kita tak boleh nak guna sebarangan. Kalau kita guna tumbuhan ataupun pakaian ataupun alat memasak ataupun buah-buahan ataupun makanan, jadi kita tak boleh bercampur bau dia punya pembayang tu. Kalau contoh kalau kita guna pembayang buah kan, buah cempedak di luar pagar, ambil galak, tolong jolokkan. Dia tak boleh kita nak melompat buah cempedak di luar pagar, buah cempedak di luar pagar kan, nak ikan di dalam kolam. Yang tu dah rosak. Pantun macam tu rosak. Okey? Okey, jadi panjang, agak panjang dalam bentuk berperenggan. Contoh mudah, anekdot, cerpen, artikel, ucapan, apa lagi, hikayat. Okey? Okey, Puan Sarah, Cikgu Sarah kan? Selamat datang, boleh buka mikrofon dulu sekejap. Puan Sarah kita boleh buka mikrofon sekejap? Ada? Okey, tak apa. Okey, saya teruskan. Jadi, apresiasi itu macam yang saya pernah cakap sebelum ni adalah penghargaan. Satu bentuk penghargaan, satu bentuk pengakuan. Kita nak akui jasa guru, kita nak akui kepewiraan guru ni dan apa-apa yang berkaitan dengan guru. Ni sekarang adalah buku antologi prosa kita ni, kita target nak siap cetak dalam bulan Ogos. Kita nak lancarkan, kita nak war-warkan, kita nak promosikan buku antologi prosa kita ni sempena Hari Kemerdekaan Malaysia. Okey, boleh? Jadi apa yang kita nak buat kali ini adalah kita nak angkat peranan guru tu dalam bangsa yang merdeka. Okey, boleh? Okey. Saya okey je kalau semua nak buka mikrofon sebab saya rasa kekok kalau macam ni. Saya bercakap semua orang senyap je. Boleh buka mikrofon, boleh buka kamera. Jadi kalau siapa-siapa saya petik nama boleh tolong menjawab kan? Boleh macam tu? Siap Boleh Ustaz. kan? Kecuali Aulia lah. Aulia cuma boleh senyum-senyum je. Dia bagi bahasa isyarat. Okey. Jadi apa yang kita nak buat ni adalah kita nak buat apresiasi guru ni. Kita nak hargai guru ni sebagai tokoh yang sangat penting. Sebagai wira yang sangat penting dalam sebuah negara yang merdeka. Okey. Saya ingat lagi, kalau saya tak salah ingatlah, Kak N dulu pernah cakap dengan saya masa DZM kan, dia nak buat satu cerita tentang Usri Dobi. Betul tak Kak N? Ya. Kan?
Dan Rosli Dobi itu siapa yang ada dalam dalam di perjuangan dia tu kan ramainya boleh dikatakan guru lah. Okey. Jadi siapa guru yang kita nak apresiasi dalam projek prosa kita ni, dalam projek antologi ni lah. Kita tak hadkan kepada guru sekolah, kita tak hadkan kepada pensyarah, kita nak angkat guru yang guru kampung, guru ngaji, guru silat, dia punya mentor, kan mentor bisnes ke, ataupun dia punya cikgu memasak ke. Ada kisah lah dalam beberapa tahun belakangan ni, orangnya tu sebelum ni kerja kan, sebelum ni dia kerja, lepas tu dia kahwin, dia berhenti kerja, dia jadi suri rumah. Bila dah jadi suri rumah tu dia ikut kelas online lah, belajar buat kuih apa kan. Tapi alhamdulillah sekarang dia dah bisnes kuih kan. Mungkin dia nak bagi penghargaan kepada guru yang buat kelas buat kek tu apa tu. Macam tu pun boleh. Saya sendiri nak buat karya, nak hargai arwah datuk dan nenek saya yang merupakan guru Al-Quran pertama saya, guru mengaji pertama saya. Jadi rangka saya yang saya dah rangka, saya nak mengenang dalam karya tu. Saya nak masukkan beberapa kisah yang pernah diceritakan oleh arwah datuk dan nenek saya, bagaimana mereka dulu mengaji dalam zaman Jepun, lepas tu macam mana mereka tolong ambil air pergi rumah guru mengaji mereka kan. Lepas tu, yang macam itulah. Dan benda tu kan dia punya dia punya nuansa tu, dia punya tema tu kan sinonim dengan cerita-cerita kemerdekaan ni. Jadi pendek kata, kita nak buat karya tentang guru tapi yang bertemakan peranan guru dalam kemerdekaan. Dan setelah negara berapa tahun merdeka tahun ni? 60 kan? Setelah negara kita merdeka, apa pula peranan guru yang untuk melestarikan kemerdekaan kita, untuk membangun, memajukan generasi yang dah merdeka. Okey, boleh juga dalam tokoh-tokoh kemerdekaan yang jangan dihindarkan tapi yang juga merupakan guru kan. Okey, boleh? Clear patu? Boleh semua? Boleh. Ada apa-apa soalan? Tak ada Ustaz sekarang ni. Tak ada? Okey. Tak, saya risau ni kalau bercakap seorang-seorang ni. Alah okey je. Okey. Kalau ikut kamus Dewan, apresiasi juga adalah penghargaan dalam bentuk penghargaan tu untuk mengiktiraf. Untuk mengiktiraf. Jadi macam guru-guru kampung, guru silat, guru ngaji, apa semua tu kan mungkin jarang diangkat kan dia punya sumbangan tu. Jadi inilah tugas kita nak angkat guru-guru yang jarang diangkat, jarang diiktiraf dia punya sumbangan besar. Guru-guru mengaji kampung tu yang sebelum kita hantar anak kita pergi sekolah, mereka lah yang dulu menyediakan anak-anak kita dengan asas-asas mengaji tu, yang kemudian benda itulah yang mereka gunakan dalam di sekolah kan. Sama macam kita jugalah kan, dah masuk sekolah at least kita dah pandai membaca Al-Quran, dan itu adalah sumbangan guru-guru yang dulunya, guru-guru kampung yang dulunya mak ayah kita hantar kita pergi mengaji dekat rumah mereka. Okey, baik. Seperti biasa kita ada mahar komitmen. Alhamdulillah ada di sini yang dah bayar mahar, ada yang belum, nanti tunggu pengumuman. Kita buka peluang sehingga 31 Mei lah insya-Allah. 31 Mei. Dan untuk projek ini PDF taklimat yang ada tentatif, yang ada semua
info-info berkaitan projek kita ni hanya akan diberi kepada penulis yang bayar mahar dan stay dalam grup WhatsApp kita tu, kan? Kita tak buat yang berminat tapi apa lepas tu ada yang tak ikut apa semua, tak jadi ikut apa, kan? Okey. Jadi kemudian yang sebenarnya mulanya kita nak guna apa, nak ambil dua genre saja, anekdot dan cerpen, kan? Okey. Tapi untuk antologi ni kita bagi kebebasan kepada penulis. Mungkin ada penulis yang nak buat bentuk surat, kan? Okey. Ataupun ada yang nak buat bentuk catatan, ataupun ada yang nak buat bentuk artikel, boleh. Tapi kita utamakan yang bentuk anekdot dan cerpen. Okey. Dia boleh jadi artikel, boleh jadi macam-macam lah. Cuma kita nak utamakan yang bentuk anekdot dan cerpen. Okey, kalau kata anekdot pula, ada mungkinlah di luar sana ada bermacam-macam gaya, bermacam-macam format, bermacam-macam definisi anekdot. Tapi untuk projek KAF dan SAM, untuk projek kami, untuk projek kita ni, gaya anekdot yang kita terima, kita dah tetapkan macam ni. Anekdot tu berbentuk macam ni. Sekejap, anekdot ada pendahuluan, okey, boleh tengok tu. Ayu? What? Bapak present je lah. Apa dia? Tak apa, bapak teruskan. Sorry. Okey. Ini format anekdot yang kita tetapkan untuk projek KAF dan SAM. Bermula dari projek pertama kami dulu, anekdot kita maksimum 500 patah perkataan. Sebab apa? Sebab bagi kami, anekdot yang sudah lebih daripada 500 perkataan tu dia dah kurang dia punya dia punya power. Dia punya tu dah kurang. Ya, anekdot ni bila dia semakin panjang, dia akan semakin, kita bayangkan kita baca cerita Pak Pandey. Cerita Pak Pandey, satu cerita dia tu dia meleret-leret, kan? Jadi kita nak sampai ke punchline dia tu, kita nak sampai ke yang lucu, mood kita. Jadi anekdot untuk projek kita tetapkan macam ni. Kita ada pendahuluan, ada orientasi, ada konflik, ada penyelesaian, ada penutup yang nanti kalau ditulis 500 patah perkataan maksimum untuk satu anekdot. Jadi kalau kita ada untuk sampai kepada had perkataan mungkin 3,000, 2,500 hingga 3,000. Jadi mungkin kita boleh sediakan 5 anekdot, 6 anekdot, kan? Boleh macam tu. Okey. Cerpen pula, okey, kita utamakan anekdot dan cerpen. Jadi kita akan sediakan guide macam mana nak bagi rangka. Okey. Satu lagi amalan KAF dan SAM ni, amalan kita nak projek kita karya dia ditulis berdasarkan rangka. Jadi dalam tentatif projek kita
kita akan bagi masa untuk penulis bagi rangka dulu. Bagi rangka anekdot dan cerpen, bagi rangka dulu, saya dan ketua akan tengok dulu rangka tu kena ke tak kena. Pertama sekali kita tengok kalau anekdot kena tak dengan format dia tu. Kena tak benda ni untuk jadi pendahuluan, kena ke benda ni untuk jadi konflik, kena ke benda ni untuk jadi penutup ataupun punchline dalam anekdot tu. Okey, kita tak terima apa orang cakap sebuah karya yang dah lengkap tulis. Kan? Okey, banyak masalah berlaku. Ada dalam projek sebelum ni, ada penulis yang dia tak tertunggu-tunggu tau, dia tak ikut tentatif, dia terus hantar. Saya dan ketua dia baca, ketua kumpulan baca cerpen tu, kan? Kami rasa ada beberapa benda yang bukan beberapa lagi, ada banyak benda yang perlu diperbaiki. Kan? Okey? Jadi yang tu nanti boleh kacau kita penulis punya mood, yang tu nanti boleh melambatkan perjalanan projek sebab dia dah tulis dan dia perlu tulis yang baru pula. Kan? Jadi kita minta rangka dulu. Okey. Ada juga terjadi yang penulis ni dia submit rangka, dia hantar rangka cuma untuk ikut tentatif je. Dia rangka, dia tulis sebarang je. Semangat asal ada je lah rangka ni. Kan? Tapi dekat rangka tu kita tak boleh nak tengok. Okey, bila saya dapat rangka, apa yang saya akan tengok dulu adalah konflik dan penyelesaian. Yang tu dulu saya nak tengok. Kalau konflik dan penyelesaian tu kena dengan tema, barulah saya tengok benda yang lain. Kalau konflik dan penyelesaian tu tak kena dengan tema, dah mana dia buat rangka ni dah macam karya. Pendahuluan tu dia buat berapa perenggan tapi dia namakan sebagai rangka. Jadi benda tu macam satu perbezaan masa lah untuk kita. Sebab yang penting sekali saya nak tengok dulu nanti konflik dan penyelesaian. Okey. Kemudian baru saya tengok apa pendahuluan, orientasi dan penutup tu. Dan kalau yang lain tu tak berapa kena, kita mudah sikit nak adjust, mudah sikit nak bagi idea penambahbaikan asalkan penyelesaian dan penutup tu dah kena. Okey. Untuk cerpen pula kita perlu bagi sinopsis dan kita perlu bagi plot dalam bentuk poin 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya lah. Jadi dari nombor 1 tu kita dah boleh tengok dalam sinopsis cerpen tu nyatakan dengan jelas apa konflik yang hendak diselesaikan dalam cerpen tu. Okey. Jadi bila tengok sinopsis dah kena dengan tema, dah kena dengan apresiasi projek kita ni, barulah saya tengok susunan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Mungkin dia diterima terus, mungkin juga kita akan shuffle. Yang nombor 6 ni jadi nombor 2, yang nombor 2 jadi ending, yang ni jadi ni, yang ni bagus buat jadi flashback, apa semua. Kan? Okey? Dalam projek Sihir Seram Mistik SSM yang seram-seram yang sebut tadi tu, ada penulis yang dia hantar satu bentuk cerpen terus yang melibatkan apa orang cakap pelbagai zaman tu. Zaman cucu, zaman nenek, zaman moyang. Okey? Secara keseluruhan, idea tu dah cantik. Wow. Okey, konflik penyelesaian dia baca tu, saya dan ketua dia jadi pening. Sebab dia punya transition. Dia cerita tentang yang semasa tu, POV dia, diri dia sendiri. Kemudian dia nak masuk ke cerita moyang dia tu, dia terkejut je masuk dan moyang dia pula tu dibagi sudut pandang orang pertama. Kan? Boleh faham tak? Kan? Dia jadi macam kita jadi macam baca dua cerpen yang berbeza. Okey? Jadi benda-benda macam tu yang kita nak elakkan, sebab tu kita
dalam tentatif kita pentingkan rangka dulu. Bila dari rangka tu boleh kita boleh tengok. Kan, ni boleh jadi ni boleh jadi ni. Okey, dan kita boleh cadangkan. Okey, yang part moyang ni perlu gunakan POV nenek. Nenek yang cerita kepada kita apa yang berlaku kepada moyang. Dia tak boleh cerita guna POV moyang. Kan? Yang berbeza dalam satu karya. Okey, sebab itulah kami tetapkan dari pertama kali kami buat antologi dulu, kami terima rangka dulu. Okey. Jadi sediakan rangka tu tak perlu sediakan dengan nama rangka kan, tak perlu sediakan dengan bahasa yang betul, tak perlu sediakan dengan cantik-cantik, panjang-panjang tak. Yang penting kita nak tengok isi dia dulu. Okey, nanti akan lebih siapa yang sahkan penyertaan, kita akan beri dalam grup contoh rangka, cara buat rangka tu kan. Okey, boleh? Jadi sekarang tengok di chat. Okey, di situ ada tentatif, tinggal pula huruf T dia. Ada tentatif projek kuasa guru kita ni sehingga 10, okey, sehingga 31 Mei ni kita terima penyertaan lah, kita masih terima penyertaan. Okey, semuanya saya tetapkan 10 malam sebab itulah had masa bekerja saya. Kalau yang tim SAM ni dah faham lah, kalau dalam mesej saya lepas pukul 10 malam tu, nasib baik saya jawab, kalau angin sebaik saya jawab, kalau saya biarkan esok saya jawab kan. Sebab yang tim SAM macam mereka Ayu, macam Ida kan, mereka suka tu buat kerja SAM ni tengah malam emailnya, tengah malam mesejnya. Okey. Dia orang buat kerja 12 malam. Macam saya kadang-kadang pukul 9 tu dah rehat, dah tak nak uruskan apa-apa lagi, baca-baca Facebook je, apa tengok reel apa. Okey. Sehingga 10 malam Ahad 12 Jun. Okey. Yang dah bayar mahar hari tu, InsyaAllah sehari dua ni saya akan bagikan terus kepada kumpulan dan saya akan bagi terus rangka, cara buat rangka ni. Maknanya boleh dah buat rangka, boleh dah hantar rangka dan tunggu rangka dinilai. Kalau kata lulus, kalau kata apa, baru dah tulis pergi. Jadi bolehlah jadi ditulis jadi karya yang lengkap lah. Okey, tengok masa dia. Dari hari ini sampai 12 Jun kita terima rangka. 12 Jun seminggu, 12 Jun sampai 19 Jun beri masa saya dan ketua kumpulan untuk nilai dulu rangka tu, untuk kontak penulis, apa yang perlu diperbaiki, apa semua kan. Kalau ada juga tak banyaklah. Saya harapnya tak banyaklah macam projek-projek sebelum ni. Saya harapkan tak ramai rangka tu yang perlu diberi perhatian. Kami akan kata yang ni adjust macam ni sampai jadi satu rangka yang baru yang lebih baik, lebih kena dengan Ayu punya tu lain dia kot. Okey. Allah, saya pula lupa tekan. Okey, dah. Okey. Suara saya terputus-putus. Okey, sekarang dah okey ke? Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang selop Ustaz. Saya malas nak pakai mikrofon. Tu sebenarnya. So kita dah di tengah-tengah. Okay, tapi saya boleh teruskan macam ni saja. Boleh teruskan macam ni. Okey. Sehingga 10 Julai. Lama masa tu. Sehingga 10 Julai penghantaran karya. Maksudnya siapa yang buat 5 anekdot sebelum 24 Julai tu dah siap semua 5 anekdot. Okey. Kemudian bagi masa sikit 2 minggu. 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 2 m
untuk layout design. Biasanya projek kita ni dalam masa saya sunting tu, designer saya dah buat layout kan. Jadi kalau maksudnya boleh jalan sama-sama lah. Lepas tu nanti kalau dah siap layout design tu akan di-email kepada penulis bahagian masing-masing sahajalah. Saya tak email satu buku tu, nanti satu buku tu dia pass dengan kawan, dia bagi kawan. Jadi siapa dah yang rasa nak tertunggu nak buku kita nanti kan. Okey, jadi kita cuma akan bagi halaman masing-masing saja. Yang dalam sajak guru pun insya-Allah dalam seminggu 2 ni akan dapat halaman masing-masing dalam puisi guru tu. Okey. Jadi semak yang tu kena semak, kena tolong kami semak. Dan jangan harapkan ketua kumpulan saja kan. Sebab macam kami dah tengok benda tu dari rangka sampai ke jadi karya, boleh jadi kami akan ada blind spot macam typo apa semua tu kami dah tak nampak karya tu. Jadi penulis nanti dapat layout design, dia tengok okey mungkin ada typo, mungkin ada apa kan, mungkinlah boleh terjadi juga designer salah copy paste kan. Rupanya yang dekat kita punya halaman tu bukan karya kita, karya penulis lain. Yang itu pun boleh terjadi juga. Jadi tolong semak. Lepas tu yang semakan tu kita tak bagi masa lama sehingga berapa hari je lah, dalam 3-4 hari je. So kita semak halaman kita saja. Jadi kita target siap cetak, kalau ikut sebelum ni proses cetak kita makan masa 2 ke 4 minggu. Ada tempat macam yang antologi Ramadan hari tu, Menganyam Mengurung Ramadan, kita boleh siap dalam masa 2 minggu, tapi ada banyak part dalam buku tu yang saya tak puas hatilah. Macam dia punya laminate, apa tu, kulit buku pandai tekan nak kita push nak cepat siap. So saya masa tu saya hantar print bulan puasa, saya kata nak sampai kepada semua penulis pun dalam bulan puasa juga, sebab Ayu juga yang tolong saya post semua kan. Jadi macam kulit buku tu dia patutnya dia tunggu sejuk dulu apa kan, tapi kerana saya nak urgent kan, Gilang tu sanggup juga dia nak urgent. Okey, jadi kulit buku tu dia tengah panas-panas dia pergi binding terus kepada buku, jadi dia macam okey. Jadi pendek katanya kerja yang nak cepat ni biasanya tak sangat. Tak memuaskan lah. Jadi sekarang SSM yang DZM dari zaman Malaysia sekarang dah kita dah mula perlahan-lahan, jadi step by step. Saya nak tengok dia punya cover dulu, apa dulu kan. Okey. Jadi insya-Allah yang puisi guru pun insya-Allah macam tu juga, kita dah bagi masa. Jadi cara kerja baru kita lah, sebab dah bagi masa yang agak panjang untuk satu-satu proses tu. Jadi kita target minggu pertama Julai tu semua design tu dah disemak oleh semua penulis. Jadi Julai tu hanya proses print saja. Mana kata kalau dia siap dalam tengah-tengah bulan Ogos pun okey dah. Kalau boleh siap minggu pertama Ogos pun okey dah. Asalkan buku dah siap cetak dalam bulan Ogos. Okey, jadi ikut pada tentatif ni, insya-Allah tentatif ni dah cukuplah berdasarkan pengalaman 1-2 pengalaman kami keluarkan antologi sulung, antologi kedua, buku sulung, buku kedua apa semua. Jadi kita dah bagi masa yang cukup, dan antara saya dengan penulis, antara saya dengan designer, antara saya dengan kilang, sebab saya yang akan berurusan dengan banyak orang. Kan? Ada kilang juga yang saya tapi pengurus tu nanti dia akan pass saya pada dia punya pengurus kilang pula. Kan? Ada yang saya uruskan sebelum ni, pengurus kilang dia tu macam Bangla ke apa. Jadi ada macam bila dia call tu saya macam alamak macam mana nak cakap ni. Okey. Jadi yang saya nak bagi, yang saya nak kita faham sekarang adalah
tentatif ni insyaAllah tentatif ni kita dah susun yang cukup-cukup lah. Sebab penulis dia tahu hantar karya dia saja kan. Saya yang di atas ni, saya yang akan uruskan dengan ketua kumpulan, saya akan uruskan penulis, saya berurusan dengan designer, saya berurusan dengan kilang. Kilang tu pula kadang-kadang saya urusan dengan seorang saja, kadang-kadang dia akan pas saya pergi ke yang jaga mesin, pergi ke yang jaga tu apa semua. Okey. Jadi insyaAllah itu sahajalah penerangan saya pagi ni. Jadi okey, sebelum kita boleh buka mikrofon, boleh buka kamera. Okey, yang dah sahkan penyertaan, yang dah bayar mahar, insyaAllah sehari dua ni saya akan bahagikan dalam kumpulan dan kita terus bergerak untuk sediakan rangka. Okey? Yang rangka apa semua tu kita jangan bincang dalam grup besar. Dalam grup besar sehingga 31 Mei ni kita terima penyertaan. Kita masih siapa nak bayar, siapa nak sahkan penyertaan dalam antologi ni kita masih terima. Nanti selepas 31 Mei siapa yang tak bayar mahar, tak sahkan penyertaan, kita akan keluarkan daripada kumpulan tu. Okey? Daripada grup yang besar tu. Yang dah bayar mahar, kita dah boleh bermula dah. Saya akan tengoklah siapa ketua kumpulan yang boleh beri komitmen untuk projek. Sama ada kita akan jadi satu buku ataupun dua buku. Macam yang puisi hari tu kan kita rancang satu buku tapi jadinya 4 buku. Dan tu yang jadi tertangguh sampai ke lepas raya ni sebab yang puisi guru tu saya dah sedia dah cover, saya dah sedia dah halaman dia untuk satu buku. Jadi saya ingat dapat karya cuma masukkan saja lagi. Lepas sunting masukkan saja lagi. Tapi apa yang terjadi, kita alhamdulillah kita boleh buat 4 buku. Jadi semuanya saya perlu mulakan balik. Saya perlu minta 4 cover, bukan 4 cover. Satu cover ada 2 pilihan. Jadi 8 cover. 8 cover kan. Jadi bincang punya bincang, fikir punya fikir, kita cadangkan 2 konsep yang macam puisi guru tu kan. Satu konsep dia modern, cover modern yang terang lah, yang cerah. Satu konsep dia elegan, macam coklat, apa elegan lah konsep dia kan. Tapi nampak guys, setelah dibuat undian, ramai yang nak elegan, yang nak cover gelap tu. Okey. Jadi bila dah macam tu, barulah nanti boleh fikirkan pula macam mana konsep design halaman dia. Apa kita nak, elemen yang kita nak, macam mana apa yang tu kan. Okey, insya-Allah. Boleh? Siapa-siapa boleh buka mikrofon dulu, boleh buka kamera. Okey, jadi walaupun prosa ni saya ulang balik, walaupun prosa ni maksud dia definisi dia meluas, tapi untuk antologi kita ni kita terima cerpen dan anekdot. Kalau ada siapa nak tulis surat, sebab surat pun biasa juga kan. Biasa juga orang nak apresiasi guru dalam bentuk surat. Cubalah buat surat tu dalam bentuk cerpen, macam novel apa tu? Buya Hamka punya novel apa yang bentuk surat tu? KN Ayu? Di bawah lindungan Kaabah ke apa? Rasanya kot. Kau tak silap lah. Yang dia kawan seorang ni tulis surat dengan kawan seorang ni kan? Kalau tak silap saya takut lupa sebab lama baca masa muda-muda dulu, sekarang dah jadi bapa-bapa. Tak, sekarang lagi muda. Dia konsep merantau ke Delhi ke apa. Kalau saya salah saya minta maaf lah kan. Jadi kalau siapa nak buat konsep surat, cuba kreatifkan cerpen tu yang berbentuk surat kan. Okey Ayu. Ya betul Aulia. Guru tak semestinya, kalau macam mentor pun boleh juga. Okey. Ayu nak bercakap ke? Ayu tak dengar lah Cik Ayu.
Tak tahu berapa skrin. Skrin kau berapa Ayu hari ni? Tak dengar? Baik. Okey, ada soalan. Okey. Setiap penulis kita bagi 2,500 sehingga 3,000. Cerpen. Ya. Okey. Puan ke tuan ni? Yen Teng Wee. Puan ke tuan? Boleh buka Maaf. mikrofon? Sebab kalau nama, oh Cik. 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 Cik Yin. Selalu panggil apa? Cik apa? Cik Yin? Cik. Sebab saya selalu kalau Chinese tu kena tanya nak kena panggil apa, tak pandai. Saya pun tak pandai. Ataupun memang ataupun mungkin ada. Mungkin ada cara nak tengok siapa cik, siapa encik. Ada tak cara nak tengok? Oh Cik Wee. Cik Okey. Wee. Okey. Cik Wee boleh buka? Boleh buka Boleh kamera buka dengan mikrofon? mikrofon? Boleh buka mikrofon, boleh buka kamera. Guru ke? Selamat pagi Encik, selamat pagi Puan. Selamat pagi Cik Wee. Sihat? Sihat Puan. Baru saja Ah. lepas kursus yang satu lagi. Ini yang join kursus tu banyak ketinggalan nih. Tak apa, nanti kita ada backup. Lepas tu rakaman pun ada nanti. Nanti Ya. Cik Wee boleh tengok balik. Okey, saya jawab soalan dulu ya. Bayaran dia 55. 55, kemudian bank in kan macam mana Cik dan Puan? Ada nombor admin kita tak? Saya rasa saya belum ada nih. Saya baru join grup Prosa semalam. Kemudian yang dipakai hari Grup WhatsApp dah join? Apa tu? Grup WhatsApp dah join? Grup WhatsApp dah. Okey, nanti kita bagi dalam itulah nombor admin ataupun saya ambil sini dulu 1645 4384. Okey, ada di situ 445 4384. Okey. Ambil dulu lah. Kalau saya punya Lepas tu ada kursus kah untuk penulisan prosa ini Encik dan Puan? tak, maaf Cik Wee tak berapa dengar. Ada kursus tertentu kah macam mana nak kena sediakan prosa bentuk moden kah atau apa dalam apa nama ni kursus yang akan datang? Macam tadi InsyaAllah. saya Okey. Baik. Biasanya dalam kami punya projek, penulis nanti yang dah bayar yuran, kita akan bagi dalam kumpulan. Kumpulan pula ada ketua kumpulan. Di situ nanti memang kita akan bimbing. Dia macam ni. Lepas Cik Wee bayar yuran, okey. Cik Wee baru masuk GM ni tadi kan. Saya copy balik ni. Okey, kita tengok balik. Okey, macam mana kami bimbing peserta? Ya, sebab tadi saya baru masuk, saya dah terdengar pasal yang ini yang akan dibagi kepada grup ini, tapi ketinggalan di depan tu tak tahu nak dibagi grup apa benda ni. Huruf T di depan tu, minta maaf, dia jadi tentatif pula. Tentatif, okey, yang betulnya tentatif tentatif, okey. Jadi Cik Wee bayuran, okey, Cik Wee akan dibagikan dalam kumpulan. Apa yang kita nak buat dulu adalah rangka. Draft. Okey? Maknanya selepas bayar kita buat rangka dulu. Apa yang kita nak tulis. Maksud izin macam betul. Dalam grup WhatsApp, saya akan terangkan macam mana nak buat rangka tu, draft tu. Okey. Lepas tu, Cik Wee hantar draft rangka karya tu, kan? Saya tengok. Betul ke tak betul? Okey. Kalau tak betul, bukan kata tak betul lah. Kalau perlu diperbaiki, kan? Saya sendiri yang akan PM. Yang akan bincang dengan Cik Wee. Ni nak adjust macam mana, ni nak buat macam mana, apa patut diubah, apa supaya kita ada satu rangka yang bagus. Okey. Boleh faham? Okey. Rangka yang kemas. Lepas tu, bila kita dah ada satu rangka yang kemas, baru Cik Wee akan tulis cerpen. Contohnya cerpen. Cik Wee nak tulis cerpen. Baru akan tulis cerpen ikut rangka tu. Kan?
dalam proses nak tulis cerpen tu kan, sebelum tulis mungkin saya akan bagi cadangan dari rangka tu, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, apa yang perlu diubah. Jadi nanti bila dah macam tu, barulah pergi ke proses seterusnya, Cik Wi tulis cerpen. Bila Cik Wi tulis cerpen, dah siap cerpennya, saya akan beritahu pula apa yang perlu diperbaiki. Cuma kalau macam tata bahasa, macam ejaan apa semua tu, biasanya saya tak ganggu penulis lah. Saya yang akan sunting sendiri. Macam yang tu tak risaulah. Ejaan ke tata bahasa kan. Yang tu nanti editor saya sendirilah yang akan perbaiki dia. Cuma yang besar-besar, sebab tu saya ulang balik, sebab tu kita terima rangka dulu. Kita tak minta penulis bagi karya yang dah siap. Okey, boleh. Lagi bagus macam tu. So, saya amat baru dalam penulisan ni. Amat baru. Ya, sangat-sangat. Kami pun sangat-sangat suka bekerjasama dengan penulis yang baru. Asalkan mahu. Boleh. Saya amat baru tu, saya akan melakukan banyak kesilapan ni. Banyak menyusahkan orang. Sebab kan mikrofon tutup. Hello, dapat tak? Tak, Cik Wi, tak apa. Lagi banyak salah, lagi banyak kita belajar. Don't worry. Okey. Sebab kami Kalau memang projek kami ni memang nak cari orang-orang yang baru nak bermula. Okey. Jadi Cik Wi ikut saja tentatif tu. Sebab sekarang mungkin agak sekarang mungkin fikir banyak lah, fikir tu, fikir ni, fikir apa kan. Jadi kita sudah sediakan tentatif tu, ikut tentatif tu kita akan bergerak langkah demi langkah ikut tentatif tu. Kalau macam mana kita boleh nampak daripada rangka tu? Betul tak? Setuju? Tak dengar, minta maaf, tak apa-apa dengar. Yang lain dengar ke? Dengar. Saya tak dengar. Dengar apa? Tak, dengar Ustaz je. Dengar Ustaz yang cakap. Okey, ada apa-apa lagi? Tapi yang tu nanti boleh bincang. Yang lain-lain ni? Jadi saya ulang balik, prosa, walaupun prosa ni dia ada macam-macam tau. Macam-macam. Macam banyak. Yang kita terima hanyalah anekdot dan cerpen. Tulis artikel, saya nak tulis catatan, cuba jadikan dia cerpen. Itulah cara dia, jadikan dia cerpen. Okey, ada apa-apa lagi? Ada? Kalau tak ada, kita bagi Kak Em bercakap sekejap. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Ayu, awal Cik Ayu masuk hari ini untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Ustaz. Sebutan lorak kedah Ustaz. Dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan penulis yang sudi bersama Kabukun dan juga Sepana Emaskara team. Jadi insya-Allah kita doakan supaya projek kali ini juga berjalan dengan lancar, dan kita harapkan juga sebenarnya apa yang terbuku selama ni nak sampaikan kepada cikgu-cikgu tu pun kita boleh macam kita boleh sampaikan melalui penulisan, insya-Allah. Semoga tak tahulah di mana-mana mungkin dia akan sampai kepada orang yang kita masukkan, dan semoga apa yang kita tulis juga boleh menjadi inspirasi kepada semua. Kan ini adalah salah satu cara lah untuk kita buatkan penulisan ni sebagai satu teladan juga kepada anak-anak, supaya jasa guru jangan dilupakan. Guru juga adalah insan yang memainkan peranan yang sangat penting lah dalam hidup kita. Jadi saya ingat sekadar itu dulu. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan kembali. Baik, itu sajalah taklimat kita hari ini.
Baik, apa yang perlu kita buat sekarang adalah sahkan penyertaan lagi awal lagi baik. Tapi kami beri peluang untuk sahkan penyertaan dayuran tu sehingga 10 malam 31 Mei. Hari apa? Hari Selasa kan. Sebab 1 dan 2 Jun di Sarawak, saya di Sarawak, kami cuti. Dayuran kita akan secepatnya lah. Saya cuba hari ini dengan esok untuk bahagikan kepada kumpulan dan kita boleh terus bergerak ke tentatif yang pertama iaitu sediakan rangka karya. Okey. Boleh dikatakan semua yang ikut kita ni kebanyakannya, majoritinya baru pertama kali sertai projek bersama KAF dan SAM dengan kami lah. Mungkin ada yang dah pernah ikut antologi lain, dah banyak buku pun dengan antologi lain kan. Cuma baru pertama kali bersama kami. Jadi inilah cara kerja kami. Kenapa benda-benda macam ni lepas bayar penulis kena send email. Okey? Kena hantar email ikut format panduan yang disediakan. Apa tajuk email tu, apa yang nak ditulis dalam email tu kan. Kemudian yang hanya satu email tu saja yang digunakan buat macam tu supaya semua kita mudah menguruskan ramai penulis ni. Bayangkan kalau tak dibuat macam tu, yang admin punya email tu dia boleh akan jadi apa semak lah dengan bermacam-macam email. Jadi kalau macam ni kita cuma perlu kalau nak sebab kami akan buat dalam email tu kami akan buat folder. Ini folder SSM, ni folder DZM, ni folder yang ni. Jadi kalau nak cari saya cuma perlu tekan folder saja. Dan cari nama penulis tu. Okey, yang tu dulu. Jadi kepada yang baru bersama KAF SAM ni, benda ni untuk kemudahan kita bersama. Jadi mohon kerjasama ikut SOP yang ditetapkan kan. Lepas bayar hantar email pertama. Jangan lupa, lagipun benda tu tak lama. Kan tak lama nak buat email pertama tu, berapa minit je nak buat. Tulis nama, tulis nombor IC. Okey. Jadi sebelum habis, lepas tu masukkan resit pembayaran. Okey, kenapa akaun bank? Okey, sekarang saya nak cerita pula. Penulis semua bayar RM55 untuk sertai kita punya antologi ni. Okey. RM55 tu penulis akan dapat balik dalam bentuk sebuah buku. Sebuah buku kita ni nanti, antologi nanti akan dapat satu. Lepas tu semua penulis akan dapat diskaun. Contoh harga buku RM35, penulis beli dengan penerbit mungkin RM35 sahaja. Dan ada diskaun. Kemudian, daripada harga buku, penerbit akan tetapkan sekian jumlah untuk jadi royalti. Contoh buku RM35 sebelum ni. Buku kita jual RM35 kan, contoh. Mungkin kita sediakan royalti RM5. RM5 tu akan dibahagikan contoh dalam 10 orang penulis kan, dan ketua dia. Okey. Jadi selama mana buku kita terjual, walaupun sikit kita akan dapat royalti tu. Okey. Contohlah kalau dah dibagi RM5 tu mungkin seorang dapat berapa 30 sen. Kan? Kalau buku kita terjual 100, mungkin boleh dapat RM30, apa semua kan. Jadi walaupun sikit, penulis cuba jaga hak royalti tu. Kan? Sebab yang dibukukan dan dijual ni adalah karya penulis. Penerbit cuma terbitkan dan apa semua. Jadi RM55 tu akan balik kepada penulis dalam 3 bentuk. Satu buku, satu diskaun. Diskaun tu sampai bila-bila? Yang ke 3 royalti. Mungkin dengan diskaun tu bagi yang bekerja, bagi yang mengajar di sekolah, mungkin kalau misalnya contoh sekolah dia nak beli 10 buah kan, kepada
kepada perpustakaan dengan harga pada kulit buku lah, macam tu. Okey, jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya harap yang tak dapat hadir akan tengok rakaman ni. Apa yang penting adalah kita boleh ikut tentatif dan SOP yang disediakan tu. Okey. Ya, rangka. Okey. Tema antologi sekarang adalah tema kita sekarang cikwi guru. Okey. Kalau nak lebih jelas lagi, contoh. Okey, kita dah sediakan 5. Kita dah sediakan 5 skop, 5 sudut pandang lah. Hero ataupun heroin. Macam mana? Contoh, seorang watak ni, dia teringatkan kisah dia sekolah rendah dulu. Sekolah rendah dia susah, mak bapak orang susah. Kemudian guru kelas dia sangat baik dengan dia. Guru kelas dia akan bawa nasi goreng, akan bawa mi goreng untuk dia sarapan. Lepas tu belikan kasut, belikan beg. Jadi dia teringat kepada guru tu kan. Yang tu tema pertama, hero ataupun heroin, Wira. Ataupun misal contoh, ada seorang murid yang dia sakit kan, kemudian guru ni lah yang bantu dia untuk kos perubatan atau apa-apa macam itulah. Okey. Tema yang kedua adalah teguran. Okey, atau sindiran. Dan yang ni kita nak balancekan kita punya karya. Ada penulis yang akan tulis karya yang berbentuk teguran. Ada viral hari itu, ada viral satu kisah yang guru tu dia bagi kasut kepada seorang murid tapi dia buat video. Dia buat video dan orang netizen kecam. Netizen kata yang tu boleh mengaibkan murid tu, boleh buat murid tu trauma, boleh ganggu emosi murid tu. Jadi kita sebagai penulis macam mana kita nak tegur kan benda-benda yang tak sepatutnya dibuat oleh guru ni kan. Dalam laku guru lah kan. Kita tegur ni bukan kerana apa? Kerana kita hormat kepada guru. Jangan kerana seorang dua orang guru yang berperangai ni habis rosak profession guru ni. Itu sebenarnya tanggungjawab kita sebagai penulis. Tanggungjawab kita dengan karya kita, karya berbentuk sindiran dan kritikan tu kan. Bukan apa maksud karya sindiran dan kritikan tu kita nak condemn, kita nak rosakkan imej guru, tak. Kerana kita sayangkan imej guru tu, kita tak nak seorang dua orang guru yang buat perangai akan mencemarkan profession keguruan. Okey. Kritikan kepada murid. Kan, macam contoh kita sendiri seorang murid, kan, perangai murid dan ibu bapa sekarang berbeza dengan perangai murid dan ibu bapa guru. Jadi mungkin kita ada yang kita nak tegur, sikap kurang sopan murid dan ibu bapa atau apa lah, kan. Okey, atau kalau mungkin ini idea saya sajalah. Ada penulis yang bujang, kan, guru bujang, guru perempuan bujang, kemudian dikacau pula oleh ayah kepada anak murid dia. Jadi macam mana? Boleh jadikan benda tu satu karya kan. Kalau dia kacau tu kan dengan niat yang baik kan. Kalau dia tu single dad kan, ayah bapa tunggal, apa salahnya kan. Jadi dia nak kacau, dia nak ambil seorang guru. Jadi benda-benda macam tu boleh termasuk dalam kritikan sikap tidak sopan murid kepada guru. Tidak sopan murid dan ibu bapa kepada guru kan. Sebab guru kan, ibu bapa malukan guru, ibu bapa saman guru, lepas tu anak pula jadi batu api, anak bawa cerita tak betul, ibu bapa percaya terus, yang jadi masalah kepada guru kan. Jadi benda tu kita boleh angkat dalam karya kita berbentuk kritikan kepada sikap tidak betul, sikap tidak sopan murid dan ibu bapa kepada guru. Okey, yang keempat, tema berlangsung kawal.
Saya sebut belang sukawah ni sensitif, so teringat sukawah. Okey. Memperingati guru yang sudah meninggal dunia. Macam saya sendiri, untuk antologi ni, saya nak memperingati arwah datuk dan nenek saya yang dah meninggal dunia, yang mereka dulu adalah guru mengaji pertama saya, guru Al-Quran pertama saya. Saya nak ingati mereka. Okey, yang kelima, gaya bebas. Tapi saya harap janganlah semua orang pilih gaya bebas. Gaya bebas tu maksudnya contoh, seorang guru ni dia kenangkan macam mana dulu dia first posting di negeri lain, bukan negeri kelahiran dia. Dia ceritalah macam mana dalam karya dia tu, dia cerita macam mana dia pergi cari rumah sewa, pergi apa, pengangkutan dia kan, baru-baru kerja. Lainlah kalau anak orang kaya baru kerja, bapak dia dah bagi kereta kan, apa. Jadi mungkin boleh kenangkan dah kan, mungkin kita dulu mula berkhidmat dalam tahun 90-an dan kalau saya mula kerja pertengahan tahun 2000 lah, mungkin ada dalam ni puan-puan yang dah senior dalam ni mungkin mula kerja dulu dah tahun 70-an dan tahun 80-an kan, mula kerja. Jadi mungkin cabaran masa tu kan, cabaran pengangkutan, cabaran komunikasi kan. Jadi saya rasa bagus juga benda macam tu jadi tema karya kita dah ni. Jadi guru-guru muda bila baca tu, mereka boleh infeksi diri, mereka boleh rasa macam dalam TikTok apa semua kan, quarter shilling melubang apa semua kan. Ada guru yang dulu yang senior-senior mula kerja tahun 70-an, mereka kadang sewa bilik, sewa pondok kan, masa mula kerja tu kan, jalan kaki pergi sekolah kan. Ada pernah saya terbaca di Facebook guru yang mula kerja tahun 70-an dulu kan, yang mereka tinggal di store sekolah ke apa buat sementara waktu kan. Lepas tu orang kampung pun patut buatlah pondok apa untuk mereka kan. Jadi cerita-cerita macam tu kalau diangkat sangat bagus untuk refleksi generasi muda kita hari ni, sama ada murid ataupun guru. Kadang-kadang guru-guru muda yang baru posting ni kadang-kadang kan mereka dah biasa selesa, jadi bila terkena sedikit cabaran mereka mudah melenting. Jadi dengan ada karya-karya macam tu, bila ada orang yang tulis macam mana susahnya guru dulu mulakan kerjaya sebagai guru kan, jadi boleh membantulah untuk menghargai apa yang ada sekarang. Kalau nak tengok guru sekarang ni sebulan kerja dah boleh buat loan rumah, dah boleh buat loan kereta dah kan. Ada apa, Betul. Saya yang umur baru berapa tahun sebulan kerja tengok dah ada kereta. Dia ada skim tertentu lah sebenarnya. Lagipun salesman bank, salesman tu pandai, dia tengok orang, dia tengok dah start kerja cikgu, dia tangkap terus. Sebab kalau kerja cikgu dia jarang nak akan macam dia lepas ni tak ada ni kan. Sebab dia macam orang kata apa, secure lah. Satu jawatan yang secure. Jadi itulah, ingat boleh ingat balik. Yang ni saya akan berilah yang lima tema tu tadi, macam mana nak bantu kita generate idea. Kita sediakan 5 tu, pilih dulu yang satu, sama ada nak tema hero ke, nak tema kritikan ke, nak tema belang sukawah mengingati orang yang dah meninggal dunia kan. Buat angka apa-apa pun nanti kita akan sambung dalam grup WhatsApp. Bimbingan dan bantuan kita akan bagi kepada peserta-peserta penulis yang dah sahkan penyertaan. Itu saja yang boleh saya jawab sekarang. Terima kasih Cik Wi kan, sebab kita suka antologi kita ni disertai oleh semua lapisan keluarga Malaysia. Sekarang kita dah dalam tema baru, negara kita dah dalam satu falsafah baru, falsafah keluarga Malaysia. Okey. Jadi itu saja. Boleh kan? Itu saja. Boleh. Okey. Sebab yang lain-lain kita boleh sambung perbincangan dalam grup lah. Ya. Dan Cuma kalau yang nak detail macam bimbingan untuk Okey.
Masih ada typo Ustaz. Cikgu Typo tu tak apa, nanti dibetulkan. Okey. Terima kasih sebab nama Bayuran kita akan bagi PDF taklimat, kita akan bagikan dalam grup, kita akan ada bimbingan. Jadi itu sahaja yang boleh saya cakap sekarang. Okey. Dan apa-apa kita yang lebih detail kan, yang tu terus terang saya cakap, yang lebih detail macam bantuan buat rangka apa semua tu, yang tu saya tak boleh beri kepada penulis yang belum sahkan penyataan lah. Penulis yang dah sahkan penyataan, insyaAllah boleh PM saya, boleh apa, ketua pun akan membantu juga. Jadi kita akan buat step by step. Kita akan buat step by step macam saya cakap tadi lah. Pertama sekali kita pilih dulu tema, lepas tu kita akan buat rangka dan kita akan ikut tentatif tu. Kan? Cuma yang baru-baru bersama kita, jangan fikirkan yang semua ni dulu. Fikirkan satu-satu je. Satu-satu dia akan, kalau tengok semua ni macam-macam, kita akan fikir. Lepas tu Bayuran baru buat rangka karya. Lepas tu macam ni macam kita akan ikut satu-satu. Okey. Okey, terima kasih semua. Sudi bersama taklimat kita, makan 2 jam juga. Ayu, 2 jam. Ustaz pertama lama tak jumpa, yang kedua baru boleh bercakap. Itu jadi. Tak ada, sejam setengah je Ustaz, sejam setengah je. Ya, terima kasih Cik Wi. Terima kasih Aulia. Okey, mikrofon Ayu tak buka. Boleh tak semua buka kamera dulu, kita nak tangkap gambar? Tu ada, ini kau Cikgu Sarah kan? Rasa. Oh, mikrofon Ayu ada masalah. Okey, tu Cik Wi. Cik Wi. Tu Pak Cikgu Rosmina. Cik Wi kita cikgu ke? Guru Taska. Cikgu lah tu. Taska lah. Guru Taska. Guru lah tu. Okey, Ustaz nak mengambil gambar? Sediakan cerita nanti. Okey, semua tangkap gambar. Semua siapa nak tangkap saya pun tangkap juga ni. 1, 2, 3. Okey. Cik Wi kalau tulis tentang pengalaman macam cik sendiri punya taska ke? Tiada. Bekerja dengan orang, makan gaji dengan orang. Jadi sepanjang 10 tahun mengajar ni adalah sedikit-sedikit cerita yang boleh dikongsikan sebagai seorang guru taska. Okey, bagus. Nanti Bayuran, nanti insyaAllah lepas Bayuran saya sendiri akan pandai nak tulis. Dulu pernah join satu cerita projek cerpen juga, tapi saya rasa kesian lah yang tolong edit tu sebab tak pandai tulis sangat. Jadi dia mengambil masa yang panjang untuk dia edit. Tak apa Cik Wi, kita tengok pelan-pelan nanti. Sebab harapnya dengan ada step rangka tu dia akan bantu untuk bantu tulis lebih baik lah. Apa Cik Wi? Kalau lagi banyak praktis lagi bagus. Don't worry. Jadilah Cik Wi jadi ikut kita. Jadi nanti saya PM terus Encik dulu. Cik Wi dari Sarawak ke? Saya orang Sarawak tapi saya bertugas dekat Sabah. Sarawak di mana? Tengok Ustaz. Kawan dia. Sarawak juga. Orang Sarawak? Ustaz Bintulu. Saya di Bintulu. Oh, Ustaz di Bintulu. Cik, Puan Norani? Saya. Ini di UiTM. Saya daripada Perlis. Oh, UiTM. Arau. Cik Ayu senyap je. Cik Ayu ada problem dengan mikrofon. Dia daripada JB. Oh, jauh. Seorang utara, seorang selatan. Memang. Kami di sini semua jauh-jauh ni. Borak-borak lagi. Tadi ada 2-3 kali saya sebut nama Cikgu Sarah tapi tak ada respon. Kita satu Malaysia betul. Keluarga sekarang. Tu Cikgu Sarah. Sebab Cikgu Sarah ni first time juga ikut kita kan. Boleh buka mikrofon Cikgu Sarah, borak sekejap.
Saya baru first time ni. Kan ikut Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tak, bukan baru first time menulis, baru first time ikut kami ni kan. Baru first time. Macam Terima mana kasihlah kamu? Cik Ayu yang ajak saya masuk ni. Kawan Ayu rupanya. Orang Cik orang Ayu Johor ambil juga. komisen tak? Cik Ayu jangan ambil komisen. Kalau ambil komisen pun apa salah? Saya dari Johor juga ni. Okey. Guru ke? Saya sebelum ni guru dekat private international school. Wow. Di Dan selepas Di ni mana? 2 tahun dah PKP, saya jadi guru my step guru ganti. Okey. ah, Terselamat tak dapat keluarkan suara. international school di Di sekolah Senai Johor Bahru. budak-budaknya dari seluruh negara ke apa? Ya betul. Ada daripada Malaysia jugalah tapi mostly Chinese lah. Anak VIP atau macam mana? Tak. Biasa elit-elit lah macam tu. Sebab saya tak lama lah. Saya di Brunei dulu. Oh, di Brunei. Private school juga. Betul. Tapi bukan international school lah. Anak murid kami kebanyakan Brunei lokal, Bruneian, dan ada juga yang anak-anak foreign worker lah. Anak kerja sana, anak orang Malaysia kerja sana, anak orang India, anak siapa-siapa lah. Yang mereka tak boleh nak sekolah di sekolah kerajaan, mereka sekolah di sekolah swasta. Dan saya pun tak lama lah, dari 2011 sampai 2015. Okay lah, boleh berkongsi pengalaman sebab saya baru first time nak menulis cuma agak gementar sikit lah. Cikgu Sarah dah bayuran kan dengan saya dah kan? Sudah. Rupanya kawan Ayu. Ya insyaAllah. Ya sebelum ni ada ikut antologi di mana-mana? Tak ada, tak pernah. Tak pernah. Okey. Jadi kepada Cik Wi dan Cikgu Sarah, selamat datang dan selamat memulakan karier pub. Macam mana nak sebut? Tapak sebagai penulis tu bersama KAF dan SAM. Kan kita mula InsyaAllah. kan, mana tahu ada, sebab kita tengok juga siapa yang berpotensi untuk buat buku solo ataupun untuk buat buku bersama kan. Macam saya dengan Aulia pernah buat buku bersama, dengan Ayu pun ada buat buku bersama. Macam Dr. Noaini, kami panggil Kak N lah. Dia sekarang satu zin dan satu zin yang nipis, buku yang agak kan. Macam Aulia dengan saya buat novel, Ayu pun macam juga. Ayu saya Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bersama kita pagi ni, jumpa lagi. Okey? InsyaAllah. Kak En. Ya, terima kasih Pak Azalina. Terima kasih semua. Okey, nanti jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf lah yang tak ditegur apa sebab ada yang beberapa kali saya panggil nama. Okey, bye-bye. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua sebab Ya. join kami. Terima kasih, Pak Em. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak